Selamat sejahtera, dalam video ini saya akan menerangkan tentang teori ekologi Bronfenbrenner. Nama saya Morilis KL Timondon, nomor matriks BP20110159. Teori ekologi telah diperkembangkan oleh Uri Bronfenbrenner pada tahun 1917. Teori perkembangan ekologikal ini adalah teori yang amat menekankan pengaruh persekitaran ke atas perkembangan seseorang individu. Antara aspek yang menjadi kesan utama mempengaruhi pembelajaran pelajar adalah keluarga. Seperti yang kita tahu, keluarga memainkan peranan yang penting dalam perkembangan seseorang individu. Sebagai contohnya, sokongan keluarga, nilai murni, dan persekitaran di rumah boleh mempengaruhi motivasi, kepercayaan diri, dan sikap terhadap pembelajaran seseorang individu. Melalui teori ekologi Bronfenbrenner, perkara ini adalah melibatkan mikrosistem, yaitu melibatkan persekitaran yang terdekat, di mana seseorang individu lebih banyak berinteraksi dan meluangkan masa bersama. Hal ini dapat dibuktikan dengan pengalaman diri saya sebagai pelajar. Interaksi antara keluarga adalah sangat penting untuk memberi kesan yang mempengaruhi pembelajaran saya. Saya dapat meneruskan pembelajaran sehingga ke menara Gading kerana dorongan dan sokongan keluarga yang sangat kuat. Aspek kedua yang menjadi kesan utama mempengaruhi pembelajaran pelajar adalah sekolah. Kualiti pendidikan yang ditawarkan oleh sekolah, pengajaran guru, sokongan dan dari pentadbir sekolah, kepelbagaian aktiviti kurikulum turut memainkan peranan yang penting. Dalam perkara ini, mesosistem adalah perhubungan antara mikrosistem dengan mikrosistem yang lain. Sebarang perkara yang berlaku dalam satu mikrosistem akan dapat mempengaruhi interaksi dengan mikrosistem yang lain. Menurut Neil dan Neil 2013, interaksi sosial dan analisis mikrosistem akan melihat pengaruh pihak ketiga, yaitu mesosistem. Sebagai contohnya, keadaan atau sebarang kejadian di rumah dapat mempengaruhi tingkah laku dan personaliti seseorang individu ketika berada di sekolah. Perkara ini juga dapat dikaitkan dengan diri saya sendiri, yang mana semasa berada di sekolah menengah saya mempunyai masalah yang menyebabkan saya kehilangan tumpuan semasa sesi pembelajaran berlangsung, dan masalah tersebut adalah berpunca dari rumah. Aspek yang menjadi kesan utama mempengaruhi pembelajaran pelajar adalah rakan sebaya. Interaksi dengan rakan sebaya boleh mempengaruhi cara pelajar untuk menjalani pembelajaran, perkembangan sosial, dan mereka juga dapat memberikan motivasi atau tekanan positif dalam pembelajaran. Dalam teori ekologikal Bronfenbrenner, peringkat yang terlibat adalah ekosistem. Ekosistem merupakan pengalaman dengan keadaan atau persekitaran yang tidak melibatkan murid secara langsung, tetapi keputusan yang diambil dalam persekitaran tersebut turut memberi kesan kepada kanak-kanak atau orang dewasa yang terlibat dengan kanak-kanak tersebut. Ini bermaksud pengalaman individu akan turut mempengaruhi orang lain, sebagai contohnya persekitaran di tempat tinggal. Keadaan ini secara tidak langsung akan mempengaruhi perkembangan sosial seseorang. Melalui pengalaman diri saya, perkara yang menjadi kesan utama untuk mempengaruhi pendidikan adalah persekitaran di mana semua orang di sekeliling saya adalah berpendidikan tinggi. Majoriti orang di sekeliling saya telah mendapat ijazah sarjana muda dan ijazah sarjana. Oleh itu, persekitaran tersebut telah mempengaruhi saya untuk menjadi seperti mereka, yaitu menerima segulung ijazah dan mendapat pekerjaan.
Jadi, kuncinya di sini adalah saya perlu meneruskan pembelajaran sehingga ke peringkat yang lebih tinggi. Aspek seterusnya yang menjadi kesan utama mempengaruhi pembelajaran belajar adalah teknologi. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran turut memberi impak besar. Akses kepada peranti digital, internet dan alat pembelajaran digital boleh mempengaruhi cara belajar memperoleh maklumat dan belajar. Melalui teori ekologi Bronfenbrenner, perkara ini melibatkan kronosistem. Kronosistem merupakan perubahan keadaan yang melibatkan sesuatu tempo masa. Sebagai contohnya, kanak-kanak pada masa ini lebih berfokus kepada permainan berteknologi. Berbanding dengan kanak-kanak pada zaman dahulu, mereka hanya bermain permainan yang berasaskan alam sekitar, seperti wow, gasing, dan sebagainya. Melalui pengalaman diri saya tidak terdedah dengan peranti-peranti yang berteknologi tinggi pada awal kanak-kanak. Jadi, hal ini mempengaruhi saya untuk mendapatkan grade yang baik dalam pendidikan karena saya dapat menggunakan banyak masa untuk belajar. Aspek yang terakhir adalah kesehatan dan kesejahteraan emosi. Kesehatan fisikal dan emosi pelajar memainkan peranan penting dalam pembelajaran. Mikrosistem melibatkan perkembangan individu yang dipengaruhi oleh norma-norma, nilai dan amalan masyarakat di sekeliling. Misalnya dalam sesetengah masyarakat, peranan antara jantina lelaki dan perempuan amat dititik beratkan. Namun, pengalaman saya sebagai seorang pelajar, ibu bapa saya amat menekankan untuk meneruskan pendidikan supaya saya boleh membantu diri saya sendiri pada masa hadapan. Sebagai kesimpulannya, dari teori ini, perkembangan individu tidak dapat difahami secara terpisah dari persekitaran seseorang individu tersebut. Interaksi daripada berbagai lapisan di sekeliling ini secara bersama-sama telah mempengaruhi cara individu belajar, berinteraksi dan berkembang. Oleh kerana itu, pendekatan yang holistik dalam memahami perkembangan manusia adalah sangat penting.